Kerajaan mengambil perhatian serius mengenai kadar inflasi negara dan juga berusaha mencari penyelesaian terbaik termasuk merangka strategi baru menerusi bajet 2023. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata kadar inflasi di Malaysia tidak berada pada paras yang tinggi berbanding negara jiran dan terkawal berikutan perbelanjaan subsidi yang besar oleh kerajaan. Dan juga menerusi program Malaysia Petang ini terbitan bernama TV, beliau menegaskan kerajaan tidak ambil itu sebagai satu keadaan yang selesa dan sentiasa melihat bagaimana ruang untuk kerajaan membantu supaya ia memberi kesan kepada kesejahteraan rakyat. Beliau berkata intipati bajet 2023 yang sedang dirangka akan memberi fokus kepada 4 seksyen utama iaitu kesejahteraan rakyat, perniagaan ekonomi dan kerajaan. Muhammad Shahar menegaskan bahawa kerajaan sentiasa melihat secara holistik berhubung pendekatan sedia ada dari segi pelaksanaan cukai dan dasar dalam memperkasakan bajet 2023. Melalui bajet 2023, kerajaan katanya akan mengukuhkan proses pemulihan negara yang kini berada dalam fasa peralihan endemik dan memudah cara pembaharuan untuk memastikan kemampanan daya tahan ekonomi kita. Oleh itu, Kementerian Kewangan secara berterusan mengadakan sesi libat urus secara menyeluruh bersama rakyat untuk menerima pandangan dan maklum balas dalam memastikan kepentingan rakyat diutamakan. Dan rakan tugas Haris Ashraf Hasnan ada angka terkini untuk kita bandingkan inflasi bagi melihat keadaan Malaysia pada ketika ini, Haris. Ya, sudah tentu Najib dan juga Nina, kita nak melihat kepada bagaimana kita membandingkan melihat negara-negara lain, tahap kadar inflasinya bagaimana, apakah bentuk subsidi yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Dan untuk itu saya nak berkongsi beberapa fakta dan juga data menarik. Di sini merupakan kalau kita nak melihat kepada perbandingan. Pertamanya, apa yang kita dapat lihat, tahap ataupun kadar inflasi di Malaysia pada ketika ini adalah 2.2%. Kita menantikan pengumuman IHP terbaru daripada DOSM dijangkakan dalam minggu ini, mungkin hari ini daripada DOSM. Tetapi antara negara-negara lain kalau kita nak bandingkan seperti Amerika Syarikat merekodkan 8.6% kadar inflasinya dengan UK pula 9.0%. Negara-negara lain seperti Jepun merekodkan kadar inflasi 2.5, Indonesia 3.6, manakala Singapura, negara jiran kita 5.4% kadar inflasinya, diikuti Thailand 7.0. Ini adalah realiti semasa berkenaan dengan ataupun apa yang dikongsikan oleh DOSM dan juga ekonomi perdagangan melihat kepada kadar inflasi jika kita nak bandingkan negara-negara yang lain. Dan sudah tentu pada masa sama kita nak melihat juga dari segi kos dan subsidi minyak. Kerana inilah antara penanda aras yang bakal menentukan bagaimana inflasi itu adakah akan menaik, mampu diturunkan, mampu dikawal. Dan kalau kita nak lihat antara yang dilakukan oleh kerajaan dari segi pasaran semasa untuk melibatkan harga petrol, sebenarnya ianya berharga RM5 1 liter dengan harga bersubsidi ketika ini di PAM adalah RM2.05 1 liter dengan jumlah subsidi yang diperuntukkan oleh kerajaan adalah 2.95 ataupun RM2.95 seliter. Untuk diesel RM5.20 dengan jumlah subsidi kerajaan adalah RM3.05 seliter. LPG pula RM53.40 untuk 14 kilogram dan subsidi ataupun harga yang ditanggung oleh ataupun yang perlu dibayar oleh pengguna pada ketika ini adalah RM26.60 untuk setiap 14 kilogram dengan jumlah subsidi kerajaan adalah sebanyak RM26.80. Minyak masak, cerita baru sebenarnya, apa yang diumumkan oleh Menteri, RM8.50 sekilogram minyak masak dengan harga bersubsidi adalah RM2.50 sekilogram. Ini terutamanya kalau peniaga-peniaga pengguna rumah dengan isi rumah yang kecil, mungkin membeli minyak dalam bentuk paket dan sebagainya, RM2.50 sekilogram. Dengan jumlah subsidi kerajaan adalah sebanyak RM6 sekilogram bagi minyak masak. Baik, seterusnya kita nak meneliti pula melihat kepada dari segi perbandingan bagaimana subsidi petrol ini dibayar ataupun diperuntukkan oleh kerajaan. Pertamanya kita nak meneliti, kalau anda nampak lihat pada garisan kuning tahun 2021, Januari, Februari, Mac dan juga
April, jumlahnya ataupun berapakah yang dibayar oleh kerajaan untuk tahun 2021 sebagai contoh, ianya meningkat sebanyak 4.71 ataupun kita nak meneliti kepada angka ini 4.71 bilion ringgit. Dan tetapi kalau kita lihat ataupun meneliti kepada 2021 0.54 tetapi 2022 adalah 4.71 kerana sektor ekonomi telah pun dibuka, banyak kenderaan ataupun pengguna petrol minyak bersubsidi ini semakin meningkat. Dan sudah tentu pada masa sama, bagaimanakah antara harga petrol dan juga harga ayam, kita tak boleh terlepas lagi antara isunya melibatkan harga ayam ini. Malaysia termasuklah kalau kita nak bandingkan dari segi subsidi, melibatkan petrol RM2.05, harga ayam pula subsidi pada ketika ini ditetapkan ceilingnya adalah RM8.90. Kalau kita nak bandingkan negara-negara seperti Thailand, untuk harga petrol RM6.74 RM6.74 seliter, Singapura RM10.17 dan juga seperti Arab Saudi RM2.74 seliter. Dan ini merupakan antara harga-harga ataupun bagaimana kita nak melihat dari segi subsidi lah antara negara seperti kalau kita nak meneliti melibatkan petrol dan juga harga ayam, Najib dan juga Nina.